tetap ku nyanyikan di pentas sayu, walaupun yang hadir hanyalah kamu. Hai, selamat datang ke Pod Gebang. Okey, di dalam video kali ini lagu dan juga muzik video yang ingin aku reactkan adalah lagu yang baru saja dilancarkan muzik videonya sekitar 8 jam lepas tadi. Dia punya tontonan viewers baru 11,000. Maybe sebab lagu ni kurang diketahui lagi. Sebab aku sendiri pun sejujurnya tak pernah dengar lagu ni sebelum ni. Cuma petang tadi, first time aku dengar. Ataupun kebetulan aku tengok kawan aku punya Insta story. Kemudian dalam Insta story tu dia rakam di dalam kereta dan dekat radio dia pasang lagu ini. Aku dengar macam sedap aja dan aku pun try search YouTube lirik lagu tu kan, yang aku dengar lah, keluar lagu yang bertajuk Dipinggirkan by Sigma dan juga FML. Sigma ni aku tak sure siapa, tapi dia seorang rapper. Dia tak silap aku pernah baca dia macam dia dibawa under Malik, dan dia punya style raps dan juga tone suara dia mungkin ada sedikit iras-iras macam Malik. Dan FML ni pula adalah dua orang duo yang mana pernah berduet dengan Fazal Tahir sebelum ni. Nama dia aku lupa siapa, Fahmi and siapa lah, seorang lagi. Lagu dengan Fazal Tahir sebelum ni paling terjun. FML ni nice juga, dia pandai buat lagu semua. Ok, so jom kita tengok music video Dipinggirkan by Sigma dan FML. Okay, producer BC. Oh, jap. Okay, kat sini dia telah directed by Raja Syahiran. Adakah Raja Syahiran ni Raja Syahiran yang penyanyi rap juga tu? Yang mana dia pernah duet dengan Fimi Don, tak silap aku, before this. Kalau betul Raja Syahiran yang direct ni adalah Raja Syahiran yang sama yang nyanyi lagu dengan Fimi Don tu, aku tak pelik lah, sebab music video ni dia ada sikit-sikit macam vibe dan juga template template music video Raja Syahiran dengan Fimi Don yang tajuk dia Jangan Panggil. Sekejap kita search ya. Nah, macam ni ada sikit lah dia music video dia tu, dia punya style dia a bit, kita panggil template. Kalau betul lah Raja Syahiran yang sama. Tajuk Dipinggirkan, artis Sigma featuring FML. Komposer Malik, Sigma dan juga Fahimi. Oh, Fahimi ni one of FML ni tadi yang aku kata suara dia soothing tu, yang lembut sikit suara dia tu. Kemudian lirik pula by Kimi Kimo, Sigma dan juga Malik. Alright, music arrangement Syafiq Rosli Sigma, keyboard Haidi Haikal, backup vocal Zizi Kirana. Oh, okey. Yang ni aku tak berapa perasan ni Zizi Kirana punya suara. Nanti kita, kalau kita dengar lagi sekali, kita mungkin boleh perasan kot. Ok, kita tengok dekat bahagian lyrics je. Ok, ni aku bukanlah seorang yang belajar sastra ataupun yang very dia memahami ataupun boleh mentafsir benda-benda sastra ni kan. Tapi aku cuba memberikan pendapat peribadi, ni pandangan peribadi aku lah berkenaan dengan lirik yang ditulis di dalam lagu ini. Okey, chorus. Aku dipinggirkan, ditenggelami suara dunia yang menyakiti, tetap ku nyanyikan di pentas sayu, walaupun yang hadir hanyalah kamu. Okey, part sini aku rasa dia macam menunjukkan, macam menggambarkan fasa kehidupan dia ataupun fasa karier dia, mula di dalam fasa yang mula merudum, which means orang mula dipinggirkan, masyarakat mula tak endah ke atas diri dia. Kemudian
suara-suara dunia, suara di sekelilingnya hanyalah berbunyi yang menyakiti diri dia. Tapi dia tetap juga bekerja, tetap juga nyanyikan di pentas sayu, walaupun yang hadir hanyalah kamu. Means dia tetap juga buat kerja dia di atas dunia ni, walaupun dia dah mula dipinggirkan oleh masyarakat, dah mula di in a merudum punya fasa, tapi mak dia tetap ada untuk sokong dia, which is itulah kamu tu aku rasa merujuk pada mak dia tadi. Kemudian verse 1, verse pertama, saat bermula saat itu juga diuji, waktu berlumba dah akan rasa dipuji, saat tu juga akan rasa diri paling suci, semuanya indah damai bagaikan di gunung Fuji. Okey, part ni dia menceritakan balik flashback lah, fasa pertama fasa permulaan kehidupan dia. Dia dalam fasa pertama ni, permulaan atau fasa permulaan dalam career dia ni, kadang-kadang dalam apa-apa yang kita buat, fasa pertama ni itu adalah fasa yang paling mencabar, fasa yang sangat-sangat diuji. Semua benda cabaran ada masa tu kita kena hadapi. Kemudian waktu tu juga adalah fasa yang mana kita kena berlumba-lumba dan kita nakkan pujian atas kerja kita, dan pada masa tu juga kita rasakan kita lah yang paling the best. Kita punya hasil tu dah paling the best, paling suci, dan semuanya kita gambarkan semuanya adalah bahagia, semuanya indah bagaikan di gunung Fuji, bagaikan di kayangan something. Ni dia guna gunung Fuji ni sebab dia nak jadi sedapkan ritma aje, hujung dia ai ni. Boleh je guna gunung lain tapi tak sedap nanti ritma dia. Okey, kemudian satu persatu fasa-fasa dugaan ditampil, ku ambil jadikan mata pensel yang berhasil, hasilnya bukanlah nikmat yang bulan ini bekukan yang diberi untuk 100 sahabat lagi. Okey, bila masuk fasa-fasa kedua, ketiga dan seterusnya, mula macam-macam pula dugaan yang hadir. Tadi dah mula-mula susah, fasa pertama susah, banyak dugaan. Kemudian kita dah mula rasa macam senang, dah mula mencapai kegemilangan, dah berada macam di kayangan. Tapi bila muncul fasa-fasa seterusnya, dah mula macam-macam benda cabaran yang menimpa diri kita. Kemudian tapi dia jadikan mata pensel yang berhasil ni, aku direct gambarkan, maksudnya mungkin dia ni penulis lirik, mungkin diri Malik tu sendiri atau penulis lirik punya diri, dia jadi dia dugaan-dugaan cabaran tu semua dia tulis lagu, tulis lirik, jadikan something yang berhasil. Kemudian tapi hasil benefit daripada apa yang dia usahakan tu bukanlah untuk jangka masa pendek, tapi boleh diguna ataupun dirasai sehinggalah jangka masa panjang, 100 abad lagi, something like that aku rasa. Kemudian yang indah dikabar, yang separit disorok, yang cantik diwar-war, yang dijerit yang buruk, yang laku dilama, yang sakit dijerut, yang benar disama, yang palsu diikut. Okey, part ni aku rasalah ni bahagian ni, part ni dia menunjukkan transition of life, daripada transition daripada hidup yang positif kepada hidup yang negatif. Ni pandangan peribadi aku ya. Okey, dia sebab mula dia cakap mula-mula yang indah kita kabarkan benda-benda yang baik, kemudian benda yang perit, yang tak baik ni kita sorokkan, yang cantik kita war-warkan, kemudian yang buruk kita jerit. Lama-lama dia yang laku kita lama, yang sakit dijerut. Tapi bila nak mula penghujung ni, yang benar disama, dinyuruk, sama ni macam dipalsukan, yang palsu pula kita ikut. Aku rasa ni dia macam menunjukkan transition of life dia daripada positif kepada lebih negatif. Aku punya pendapat peribadi lah. Betul tak betul tak tahu. Apa maksud sebenar lirik ni, kena tanyalah penulis lirik dia. Ini cuma pandangan peribadi, kita berkongsi. Kemudian aku turutkan segala yang sudah disusun atur, aku kerana sudah yakin bersoalo, dan bila sampai waktu makin jauh ditenggelami, berarti luangkan masa diri untuk mengerti. Okay, this one dia macam dia reda je, dia ikut je the flow of his life. Dia terima je tak ada ketentuan semua sebab benda tu semua dah ditentukan oleh Tuhan. Bila sampai waktu makin jauh ditenggelami, okey, maksudnya bila makin fasa dia makin merudum, dia makin jauh dipinggirkan, berarti dia
dah tiba masa untuk dia munasabah diri, luangkan masa diri untuk mengerti, something untuk munasabah diri, cerminkan balik diri, mana salah mana betul. Kemudian chorus balik pengulangan yang sama. Kemudian kita masuk verse 2. Verse 2 ni okey, verse 2 ni panjang tapi aku tak berapa yang part verse 2 ni aku dengar baca boleh faham tapi aku nak terangkan aku tak tahu. So aku skip je lah part ni. Korang aku tak nak kongsi benda yang aku tak boleh nak terangkan. Cuma dalam part ni adalah ujung-ujung ni aku boleh dapat anda sikit lah macam ni, bijak lah dengan rakus untuk ke Menara Gading, biar bertengkus lumus, uji daya bersaing is something yang work hard, work smart untuk berjaya. Kemudian uji daya bersaing, which is keluar daripada comfort zone. Untuk berjaya ni kena keluar daripada comfort zone, uji daya bersaing kita, uji diri kita lah. Kemudian yang part sini, hidup di dalam kubus, bunyiku untuk pesaing, meditasi yang menjadi bila mana menyendiri. Okay, this one aku macam terus teringat macam something yang merujuk kepada diri Malik itulah, which is hidup di dalam kubus. Kubus ni adalah cube kotak empat segi tu, means maybe dalam studio ataupun bilik dia. Bunyiku untuk pesaing, dia cuma keluarkan untuk pesaing dia keluarkan muzik lagu dia saja. Dan meditasi dia yang menjadi bila mana dia menyendiri, dia banyaklah boleh keluarkan lagu yang berkualiti or something. Ini aku punya pendapat saja. Kemudian yang seterusnya ni aku dah tak berapa faham. Kemudian kita pergi dekat bahagian bridge. Kini kan kau pastikan air mataku bahagia saat di pengakhiran tiada lagi aklasia. Rahsia yang kau pendam kini telah bersuara, jadikan monografi acuan juara. Okey, okay, dia akan pastikan dia punya pada waktu kini masih means tadi tu macam dia flashback, kemudian ni dia kembali ke real time dia. Dia nak pastikan yang pengakhiran hidup dia akan bahagia, happy ending lah, something like that. Saat di pengakhiran tiada lagi aklasia. Aklasia ni aku try Google tadi, tak ada maksud perkataan aklasia ni, tak ada perkataan aklasia tu, tapi yang paling hampir adalah perkataan akalasia, which is dia daripada bahasa Inggeris. Akalasia, bahasa Indonesia tadi pun ada juga akalasia. Akalasia ni adalah satu simptom penyakit lah. Dia bila mana kita punya otot esophagus kita, saluran pemakanan, pemakanan kita telan, tapi saluran pernafasan, otot-otot kat sini tak boleh nak bawa masuk makanan ke dalam. Dia tersangkut kat sini. So dia something yang like sesak di dada. So saat pengakhiran hidup dia tak mahu lagi ada something yang membeban di dada dia lah. Kemudian yang jadikan monografi acuan juara. Monografi ni adalah dia is something, perkataan daripada monograph bahasa Inggeris. Monografi juga dia macam sesuatu penulisan yang detail ke atas sesuatu subjek, satu benda. Ataupun monografi ni juga dia macam something buku lah, dia monografi of ... macam tu. So sebenarnya part monografi ni boleh je tulis gantikan macam buku panduan atau something lah kan, jadikan buku panduan sebagai acuan juara. Tapi tak sedap lah. Guna perkataan monografi baru macam bombastic sikit gitu punya lirik kan. Ya, it's okay, tak ada masalah pun. Kemudian seterusnya chorus okey, dah habis dah. Jom kita try sikit nyanyi. Aku dipinggirkan, ditenggelami suara dunia yang menyakiti. Tetap ku nyanyikan di pentas sayu, walaupun yang hadir hanyalah kamu. Okey, aku janji memang tak sedap. Sumbang, mambang, out of tempo, something. Aku memang bukan orang yang boleh nyanyi saja, nyanyi hiburkan hati kan. Secara kesimpulannya, keseluruhannya, lirik lagu Dipinggirkan ni dia taklah terlalu complicated sangat. Dia just very simple, mudah untuk kita faham. Dia taklah macam lirik lagu yang ditulis oleh Malik before this, yang mana dia banyak kosakata yang pelik-pelik, yang kita jarang dengar, yang out of the box, kita tak boleh fikir. Tapi dalam lagu ni kosakata yang pelik cuma aku perasan 2-3, something like kubus, which is cube. Mungkin dia gambarkan studio, dia duduk dalam studio buat lagu. Kemudian satu lagi aklasia, which is tak ada maksud aklasia tu, tapi bila aku Google, benda yang paling hampir adalah perkataan akalasia. Dia daripada bahasa Inggeris, tapi ada juga dalam bahasa Indonesia akalasia. Akalasia ni merujuk kepada penyakit yang
berkaitan dengan saluran pernafasan atau makanan, which means aku rasa dalam lagu ni dia menggambarkan membawa maksud sesak di dada ataupun beban yang ada di dada. Kemudian perkataan monografi which is macam penulisan atau buku, something like that. Secara keseluruhannya aku suka dia punya lyrics, very tenang, dan lagu dia very mendamaikan, soothing in ears, macam tu orang cakap. Aku suka dia punya suara FML tu pun sedap, kena in dengan lagu ni. Yang si Sigma ni pun dia punya rap dia pun okey, kena dengan lagu ni. Rap sudah diikut banyak jenis, ada yang macam very gangster, ada yang very tenang, ada yang very puitis. Dia ikutlah macam-macam genre rap kan. So sekian itu saja video reaction aku ke atas music video Dipinggirkan by Sigma dan juga FML. Sebelum aku akhiri video ini, aku ingin memohon maaf sekiranya aku ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa ataupun tersalah fakta ataupun apa perkongsian aku tadi itu cuma adalah pendapat pribadi aku saja. Sama-sama kita kongsikan, raikan perbezaan pendapat ya. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insya-Allah. Assalamualaikum.